diganggu, tidak dikacau oleh makhluk yang berada di sekeliling dan kiri kanan dalam program tersebut, dalam majlis tersebut. Wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu, lalu ia menangis dalam mengingati Allah Ta'ala. Menangis itu ada dua sebab. Yang pertama kerana mengingati sifat keagungan Allah, menangis kerana takut kepada Allah. Yang kedua kerana mengingati sifat kecantikan Allah, menangis kerana rindu kepada Allah. Ada menangis kerana takut, ada menangis kerana rindu. Batu di zaman Nabi Musa keluar ayak. Tanya keluar ayak batu, aku menangis mengeluarkan ayak ni, aku sebagai batu tanda takut kepada Allah. Duduk lama, tanya pula bersama, dia kata kerana rindu. Jadi tangisan manusia pun ada kalau mengenang kepada sifat-sifat cengeng, sifat-sifat garang, sifat-sifat kebesaran yang ada kepada Allah yang disebut sebagai Jalal, sifat Al-Muntaqim, Maha Pembalas dendam, Al-Qahhar, Maha mengalahkan, Al-Aziz, Maha perkasa. Merenung kepada sifat-sifat yang menakutkan, dia akan rasa takut. Merenung kepada sifat-sifat cantik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pemurah, Maha Penyayang dan sebagainya, sifat-sifat lembut, dia akan rasa rindu kepada sifat tersebut. Jadi orang yang duduk dalam keadaan rindu kepada Allah, takut kepada Allah, akan menjadi orang yang menangis. Dalam juzuk yang ketujuh, ayat yang pertama menyebut, wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq. Apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul, tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i, kamu melihat mata mereka mengalirkan air mata. Dalam kitab sirah disebutkan, kana sallallahu alaihi wasallam yujayyishul juyush wa yurattibul maratib thumma yaqumu fayusalli wa dumu'uhu tasilu min 'ainayhi wa taqturu 'ala al-ardi ka'anna al-matara yanzilu minas sama'. Adalah Nabi SAW masa duduk di masjid mengatur tentera-tentera, mengatur gaji-gaji kepada rakyat, kepada pekerja. Kemudian baginda bangun sembahyang, air mata baginda mengalir di atas pipi, menitis di atas tanah sebagaimana hujan yang lebat turun di atas tanah. Nabi SAW disebutkan sedemikian. Jadi ni pun payah juga, ini nak menangis ni pun. Jadi fa'il lam tabku, hadis kata fatabakau, maka hendaklah kamu pura-pura menangis. Kalau kamu baca Quran, kamu tak boleh buat nada sampai menangis, kamu buat nada yang menyedihkan supaya tidak sekarang masa yang akan datang. Qala wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu, lelaki yang mengingati Allah ketika bersendirian lalu mengalirlah air matanya kerana menangis. Qala, di antara pengajaran hadis ini, dia kata kelebihan berlaku adil di kalangan manusia kerana melaksanakan perintah Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adli. Sesungguhnya Allah suruh kamu semua menunaikan amanah kepada ahlinya. Bila kamu semua memberikan hukuman di kalangan manusia, hendaklah kamu menghukum dengan adil. Dan kelebihan orang yang membesar dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, yang menentang kehendak hawa nafsunya daripada melakukan perkara yang haram. Dan kelebihan cinta kepada rumah Allah, bergantung hati dengan sembahyang jemaah. Kelebihan cinta kerana Allah, dan kelebihan takut kepada Allah daripada melakukan dosa-dosa besar. Dan kelebihan sedekah secara tersembunyi, dan kelebihan menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebutan lelaki dalam hadis ini bukan khusus kepada lelaki, bahkan berkongsi padanya juga perempuan, kecuali dalam bab al-imamul adil, pemimpin nombor satu negara. Menurut kebanyakan ulama, dia hanya khusus kepada orang lelaki, kerana orang perempuan tak digalakkan berdasarkan kepada hadis yang diterangkan oleh kebanyakan ulama kepada mazhab Hanafi. Ulama Nabi SAW bersabda, lan yufliha qaumun wallau amrahum ra'atan, tidak akan berjaya satu kaum yang menjadi pemimpin negara, pemimpin dia adalah perempuan. Dan begitu juga terkeluar tentang mulazamatul masjid,
duduk di masjid kerana pendapat kebanyakan ulama perempuan sembahyang di rumahnya lebih afdal daripada sembahyang di masjid. Qala, hadis yang berikutnya, alladhi nafsi bi inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah innahu ta'abuna bi jalali al-yawma udhillu bi dhilli wa dhilli ila dhilli. Wa muslim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Saya nak baca satu huruf dengan ayat nilai 65 surah yang mana Allah di akhirat untuk semua ada satu peristiwa anak Malik pergi ke majlis Sayyidina Uthman dari majlis. Kemudian sana masuk tu Kesah atau zina. untuk makan begini. Kemudian dia tanya, adakah wahyu masih turun? Sayyidina Malik itu pada saat itu. Jadi aku baru dia cerita di mana sebelum dia sampai tu dia tengok perempuan duduk, kemudian jalan dia tengok perempuan tu duduk dia sedih tu, kemudian dia ke tepi saat ni. Jadi saya berfikir tu zaman dulu di mana orang tu online, tapi kalau zaman sekarang ni mana dia nak baca Sekelah Allah. Sekelah Allah. Betul lagi saya nak tanya Ahmad pasal pemuda yang beribadat tu bila ibadat tu mana orang kan satu pemuda duduk dalam masjid tu ibadat sejenak apa makan dia makan ibadat tu mana pemuda yang sentiasa beribadat Maksudnya semua benda yang dia buat tu mengikut panduan syarak. Dia nak sukan ikut panduan syarak tadi ibadat. Dia masuk tanda ikut panduan syarak tadi ibadat. Dia makan, tidur, naik kenderaan. Jadi apa aktiviti bercelik mata sampai pejam mata, dia ikut adat-adat Islam. Dia pun ibadat walaupun dia tak subhanallah walaupun sembahyang. Sedangkan seorang ulama Imam Abdul Wahab Syarani rahimahullah, ada orang pergi kata, ya aku lah nak buat ibadat, aku nak duduk di masjid 24 jam. Macam dia kata, hang jawab, kerja aku tukang kayu, kerja aku dulu gaji kayu buat rabun. Macam dia kata, ada kerja lain nak masukkan lain? Tak ada. Oleh kerana tak ada, macam dia kata, ij'al min syaraka tasbihah, jadikan gaji kamu itu sebagai tasbih. Maksudnya tak semestinya duduk di masjid, duduk dalam tempat kerja pun kalau hang tukar gaji tak ada apa, tukar kepada subhanallah alhamdulillah, maka jadi ibadat ni maksudnya setiap sesuatu yang kita lakukan di mana fi kulli zaman, maka setiap masa dan tempat berpandukan kepada adat Islam, tak buat benda haram, nak lagi banyak ikut adab pun lagi banyak pahala. Ibadat walaupun dia tidur kan, naumul alim ibadah, tidur orang alim jadi ibadat. Naumul alim, tidur orang alim lebih baik daripada ibadat orang jahil. Orang jahil sembahyang tapi dia wujud tak betul. Yang ni tidur lah, dia lebih baik daripada. Jadi tidur nanti pula. Bahkan dalam hadis tentang puasa disebut naumul shaim ibadah. Tidur orang yang berpuasa. Jadi bukan berarti ibadat kita tasbih di masjid, tetapi tidur menjadi ibadat dengan syarat, dengan niat betul, dengan ada Islam.